ikhlas kepada Allah di dalam berjihad. Dipanggil 55 ni maudhu' jandela agama. Telah oksigen agama tu masuk setiap-tiap buah rumah, setiap-tiap negeri. Dia sampai ke seluruh dunia dah ni. Di antaranya perkara yang terpenting ke atas pejuang di jalan Allah yang diwajibkan dan ditutup daripadanya ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berjihad itu. Hendaklah apabila berjuang itu ia semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, membela agamanya, meninggikan kelemahan umat manusia semua. Kenapa disertai oleh niat yang lain? Ni ikhlas. Ikhlas semata-mata niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk nak membelakan agama dan nak meninggikan kelemahannya. Tu Nawi. Nawi tenaga kuat di sisi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nak jagakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi pula kenapa disertai oleh niat yang lain. Tak ada bercampur bergaul dengan benda lain. Semua saat itu siapa dia pakai guna ikhlas kepada Allah di dalam berjihad, panggil. Sertai oleh dengan tidak ada disertai oleh niatnya yang lain. Seperti menunjuk-nunjuk agar semua orang boleh melihat. Mencari nama dan pangkat. Mendapat rampasan perang ataupun habuwe dunia yang lain. Ini tujuan ikhlas kepada Allah di dalam berjihad. Mana kata berjihad sana itu nak jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, nak meningkatkan, meninggikan kelemahan seseorang manusia di sisi di sisi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ghaza fi sabilillah walam yanwi illa artinya sedangkan ia satu tali pengikat unta, maka baginya apa yang diniatkannya. Maka berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, aku berdiri di medan perang kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku mahu dia melihat jasaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada berkata apa-apa hingga turun ayat Al-Quran berfirmannya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Artinya, faman kana yarju liqa', bahawa siapa yang berharap menemui Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan pekerjaan yang baik dan tiada mempersekutukan di dalam menyembah Tuhannya, peribadatannya dengan siapa pun. Ni nak oyak kita buat gapo-gapo dengan ikhlas kerana Allah, tidak menyengutui, tidak bersangkut paut dengan benda-benda lain. Kerana Allah bulat-bulat
supaya dapat keredaan Allah SWT. Tak ada nak dapat, nak beri tunjuk-tunjuk pada demo, nak beri demo puji, nak beri demo akad apa ni, lain-lain lagi deh, nak mengakadkan derajat. Buat kerana tu kerana ni. Kita buat apa-apa saat ni tu deh, jangan bergantung, jangan menyungutui di antara Allah dengan benda-benda yang lain. Ni bagi ikhlas. Nanti dah. Ikhlas saat itu dengan keredaan Allah SWT. Deh. Rasulullah SAW pernah ditanya lagi. Ada orang yang berperang kerana tomokkan harta rapasan perang. Ada lagi di dalam kumpulan semua. Dalam kumpulan semua sini pernah bertanya lagi, ada orang yang berperang kerana tomok harta rapasan perang. Ada yang berperang kerana nama, ada yang berperang supaya disebut-sebut jasanya. Yang mana satu yang dikatakan berperang fi sabilillah, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Artinya siapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah, maka ia telah berperang fi sabilillah. Sebagaimana bukti lagi, sila lihat hadis mengenai 3 orang yang baginda katakan bahwasanya mereka itulah makhluk Allah yang pertama dinyalakan api neraka kepada mereka. Kemudian baginda berujar terus, dan seorang laki-laki mati terbunuh fi sabilillah, lalu ia dibawa menghadap dan ditunjuki nikmatnya, maka ia telah mengenali serta itu Allah bertanya, apakah yang sudah engkau lakukan dengan nikmat itu? Jawab orang itu, aku telah berjuang di jalanmu sabilillah sehingga aku terbunuh. Maka singgah Allah Ta'ala, engkau dusta. Tetapi niatmu yang semula agar orang ramai memujimu dan berkata bahawa dia seorang pemberani. Nak orang lain tengok kata dia tu berani. Jadi buat kerana Allah, tapi bercampur dengan sifat takabur masuk dalam tu. Itu dia. Buat nak demo puji-puji, buat nak demo kerana tu kerana ni. Hak ni dia akan soal, orang ramai sudah pun memujimu dan berkata engkau pemberani. Kemudian ia diperintah agar diseriakkan dia di atas mukanya hingga dilontarkan ke dalam api neraka, dan seterusnya sehingga akhir hadis. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aksaru syuhada'i ummati ashabul furus, wa kam min qatili baina as-saffain, Allahu a'lamu biniyatihi. Artinya, kebanyakan para syahid umatku adalah orang-orang yang mencari nama, dan betapa banyak yang terbunuh di antara dua baris. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui dengan niat masing-masing.
seorang penjual fi sabilillah itu harus hati-hati dari sifat ria yang membinasakan ataupun menunjukkan jihadnya itu kepada sesuatu selain daripada kerana Allah SWT. Hendaklah ia mensucikan niatnya kepada Allah, terutama sekali ketika di dalam pertemuan seterusnya. Hendaklah ia menambah kebaikan niat itu serta berusaha membetulkan haluannya, kerana dikhawatiri kiranya terbunuh di dalam niat yang kurang sempurna, maka akan rusaklah amalan serta luputlah segala ganjar-ganjaran dan balas pesan daripada jihad itu. Menjadilah kesudahan hayatnya tidak baik dan perkara sangat-sangat membahayakan. Mudah-mudahan Tuhan melindungi kita daripada kesudahan yang serupa itu. Kita duduk dengan ikhlas hati, dengan bulat hati, dengan penuh hati dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ikhlas panggil di dalam perjuangan dan tiap-tiap pekerjaan hak ni hari ni dengan ambil keberkatan nak kita saat itu hati suci murni, duduk di dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan sebut-sebut selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak itu dicapukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada neraka, kerana bercampur dengan sifat ria. Kalau buat satu-satu perkara berjaya saat itu, bersorak. Dia dah bersorak apa berbagai-bagai lah. Jadi dengan ria orang panggil, ataupun dengan takabur, ataupun dengan sifat-sifat dusta. Kerana Allah terlebih mengetahui di dalam hati di atas niat seseorang itu. Tak boleh susuk. Lalu tu kita kena bersih hati. Nak buat gapo saat itu dengan ikhlas hati. Ni kerana Allah semata-mata. Bukan nak ke nama, bukan nak ke apa perekat, bukan nak kerana tu kerana ni. Tujuan kita nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan terima kan pekerja kita saat itu menjadi ibadat. Menjadi satu amalan, satu ibadat kepada Allah SWT. Nak baca Quran, belajar dengan kerana Allah. Nak buat gapo dengan kerana Allah. Nak tolong gapo kerana Allah. Yang tidak ada berharapkan kepada pertolongan daripada benda-benda yang lain melainkan Allah SWT. Belik sikit tu deh. Tak ada belik. Ayat betul-betul dah tu. Kita buat apa-apa kerana Allah. Senang hati. Senang hati. Lepas tu serah pada Allah SWT. Duduk dalam al-ki wa tawakkal Allah. Kita buat serta dengan serah kepada Allah SWT. Allah lah pembalas. Allah lah lebih mengetahui di dalam niat-niat kita di dalam hati. Seperti mana kita buat satu-satu perkara saat itu, bukan nak dapat pujian daripada manusia. Ada mau nak puji-puji lagi, tak ada apa. Lalu tu kita kena fikir, buat apa-apa saat itu, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, kita nak mari sambung lagi. Sebenarnya kita melawan hawa nafsu adalah jihad, satu jihad. Nasabah hari Jumaat ni ajak dia mau mari musuh. Musuh dengan apa? Musuh dengan nafsu. Nak musuh ni tak ada jalan musuh dah, tak ada je habis masa dah. Lola ni untuk nak menjagakan agama dan nak menyebarkan agama dengan baik. Semua saat ni tu berbagai-bagai tuduh-tuduhan kepada Nabi kita.
Banyak tuduh-tuduh Nabi, kok tu Nabi kok ni. Mana puak Yahudi dan Nasrani? Puak kafir musyrikin tuduh pada Nabi tak tahu. Sebenarnya Nabi orang yang maksum. Orang yang selalu Nabi tak biasa bunuh orang, tak biasa bohong. Kata Nabi suruh dengan bunuh orang. Nabi tak biasa bunuh orang. Nabi buat apa dengan ikhlas? Nabi ada sifat Nabi sana itu siddiq. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Ni sifat Nabi. Kerana Nabi diakui oleh kafir musyrikin. Nak kirim barang orang yang terjamin, orang yang baik, orang yang ikhlas dan orang yang jujur, dia panggil. Lalu tu ada harapan daripada puak-puak kafir-kafir musyrikin di mana yang mana banyak memelukkan agama Islam. Selain daripada tu, kita mari satu lagi upacara kita nak hidup wisne tu, nak buat balas mana dan dapat keredaan Allah SWT, nak buat balas mana. Satu lagi ialah melawan hawa nafsu adalah jihad. Moga-moga Allah menghormati kita. Kini kamu benar-benar telah mengetahui. Sebenarnya kita tahu belakang dah tentang keutamaan jihad fi sabilillah dan tepatnya di sisi agama. Maka bagi siapa berkuasa untuk berjihad dan mampu menjalankannya, hendaklah ia berjihad, bersiap sedialah dengan segera. Mana panggil? Tangkaplah peluang keamasan ini dan jangan sekali-kali merasa malah ataupun cuai, dia panggil. Rasa malah, rasa galik, rasa tak karik. Bagi siapa yang tiada berkuasa dan tidak mampu, maka hendaklah ia memperelokkan niatnya di dalam jihad serta memperbanyakkan doanya terhadap perjuangan itu, membantu mereka sekadar yang termampu. Sesudah itu hendaklah ia bekerja keras untuk melawan mana kehendak-kehendak hawa nafsu, menupu diri kepada ketaatan dan ibadat terhadap Tuhannya. Kerana yang demikian itu juga adalah sebahagian daripada jihad. Itu dah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada hawa. Si pejuang itu ialah orang yang melawan hawa nafsu, dan orang yang berpindah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Nabi SAW pernah berkata kepada sebahagian sahabat ketika mereka kembali daripada berjihad, kata belah mana? Raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, jihadin nafs. Ni dia Nabi kata lagu tu weh. Artinya kamu kembali daripada jihad yang kecil. Sedih tu Nabi kata hidup musuh ni di medan perang saat itu. Kelik daripada medan perang, Nabi kata semua kepada sahabat, kamu kembali daripada jihad yang kecil untuk menghadapi jihad yang besar, iaitu jihad terhadap hawa nafsu. Allahu Akbar. Kita ambil paham hikmah ni. Makna kata
Pun musuh saat itu sikit sangat tu panggil jihad kecil. Jihad yang besar sekali, kita kena lawan dengan hawa nafsu kita sendiri. Iaitu jihad terhadap hawa nafsu. Begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Di pagi limu-limu ni apa cek buku berjihad. Bunyi kasar, tetapi dengan halusi saat itu, dengan ayat suci Al-Quran Al-Karim, dalil-dalilnya. Itu dah. Dengan dengan dalil Quran dan hadis Nabi pun beri sokongan kata, selain daripada kelik daripada musuh dah, perang dah saat itu, Nabi pun pesan kepada sahabat-sahabat. Katanya, kamu kembali daripada jihad, mengkelik daripada jihad saat itu, perang saat itu, yang kecil panggil. Untuk menghadapi jihad yang besar. Bergapo pula dah sahabat tanya, jihad yang besar ya Rasulullah? Ialah jihad terhadap hawa nafsu. Ni Nabi taruh bimbang kepada pak kita ni, lawan dengan nafsu tak leh. Nafsu dia mari tomok, mari apa, mari takabur, mari hasad deki. Jadi Rasulullah bimbang. Lalu tu, marilah kita sama-sama mengambil pahaman kata Allah ni kita duduk di dalam jihad. Jihad fi sabilillah, iaitu berlawan dengan hawa nafsu. Satu jihad yang paling besar sekali. Kalau kita lawan nafsu tak boleh, akan lenyaklah kita saat itu. Duduk dengan sifat-sifat takabur, duduk dengan sifat asad deki, duduk dengan sifat tomok, duduk dengan berbagai-bagai, menjadi musuh-musuh. Musuh mana? Musuh hawa nafsu. Lalu tu di hari ni kita mari sama-sama pakat mikir kata, Nabi besar kata, lepas daripada kamu kelik daripada jihad yang kecil, iaitu musuh saat itu, untuk menghadapi jihad yang besar. Habis dah musuh birah. Tapi kita nak hadapi dengan musuh yang besar, iaitu kita kena musuh dengan hawa nafsu kita. Hak malah nak jadi rajin nak balas mana, hak malah mengaji, malas semaya nak balas mana, nak boleh semaya. Hak malah kedekut saat itu tak ada sedekah kau orang langsung, nanti terima sedekah demo semata. Ataupun cari rekah, cari jalan kerja dak, nak boleh duit, tipu demo. Kutip mari kutip khairat dak, kutip mari buat belanja makan. Semua tu duit tak molek belaka tu. Malah kata duit haram, kerana duit tipu. Mari nipu demo. Mari duk kutip 100 riti. Nak buat khairat waktu kau ni. Sudah tu tak ada nak kok mana lagi, mari duk bagi tak kena haba gocah. Hak ni kalau siapa fikir lagu tu beradu boleh dah. Kerja belana-lana, pakat kerja lah cari rezeki. Bala boleh sekut samah pun boleh dengar ikhlas ke panggil. Boleh duit yang bersih. Inilah bekal lagi kepada akhirat. Tiap-tiap kerja kita kena pergi ke akhirat. Dunia ni sementara saja. Kalau terkedai kata mati gelar ketika tu Allah nyanyonya. Dari tu di hari ni ada peluang lagi. Selama mana hayat ada di badan kita, nyawa duk ada lagi, kita selalu bertaubat. Taubat pula taubat nasuha. Taubat tak buat dah. Tu taubat nasuha, taubat tak buat dah. Hak benda-benda telah lepas dah tu. Allah Subhanahu Wa Taala wi peluang lagi kepada kita. Selama mana kita ada nyawa, duk segar lega lagi, berdoalah dengan Allah SWT dan bertaubat serta berdoa, ya Allah, minta beri taufik dan hidayah. Nak gapo minta dengan Tuhan. Susah gapo minta tolong Allah.
jangan sama sekali menjelabakti dengan benda-benda yang syirik. Kerja. Ada setengah-setengah tu nak mengaji, tak ada modal. Mengaji boleh, buat kerja boleh, mengaji boleh, buat kerja boleh. Sehingga siapa berjaya boleh buka pondok, boleh mengajar, boleh buka sekolah. Semua tu mari daripada kosong belaka. Nah, tu dia. Kalau kita saat ni ambil kosong duduk depan, satu duduk balik belakang, jadi satu yang baru. Kalaulah kita saat ni tu usaha, ambil satu mai tak depan jadi 10. Mudah-mudah kita nak memikir. Nak cari kejayaan dunia dan akhirat, nak berkala kepada akhirat sana itu tak ada payah. Ambil kosong tak belakang, ambil satu tak depan. Ambil 2 tak depan jadi 20. Ni cara usaha dan nak lawankan dengan hawa nafsu. Iaitu musuh besar kita saat itu ialah hawa nafsu kita sendiri. Tahu belakang dah. Oh. Tu lah nyamari ayah mak. Nyamari tak khabar. Mari hak sana tu hak tak molek ia daripada syaitan. Pas nak bersaing dengan syaitan. Tak sah. Nak minta tak sah bersaing dengan syaitan. Lawan. Setiap segi kena lawan. Kalau pongoh sana tu jangan ada pongoh. Berzikir semua. Mudah-mudahan hati kita lembut, tak kerasi. Hati keras ialah perangai setan. Hati lembut ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ahli syurga. Hati kena lembut, kena sabar lebih banyak. Tidak. Dan lagi pula lolo ni. Banyak lagi orang panggil berperai sama sendiri, berdosa besar. Satu lagi dosa yang paling besar dan kesalahan yang amat berat hukumnya ialah berperang antara sesama sendiri, antara kaum muslimin, kerana merebut kerajaan, merebut kerajaan ataupun kepimpinan. Ni ni faham molek tu. Kerana tomokkan harta dunia, kerana mengangkat diri dan bangsa yang menjadi tabiat kaum jahiliyah. Kalau perangai lagu ni seperti mana kaum jahiliyah dulu masa Nabi tu. Dulu pada Nabi lagi. Satu lagi dosa besar. Dosa yang paling besar sekali dan kesalahan yang amat berat hukumnya ialah berperang musuh di antara sama-sama sendiri, antara kaum muslimin, kerana merebut kerajaan ataupun kepimpinan. Nak jadi ni berebut siapa berdem musuh. Tiap-tiap pekerjaan lah ni perhati tengok molek. Tak ada kira dari segi agama, tak ada kira dari segi apa ni. Ya sebenarnya semua agama. Nak buka pondok, buka sekolah, nak buka kedai, nak buka apa sana itu semua agama. Kalau kita buat molek dapat keberkatan. Walau kerjaan lekeh-lekeh sekalipun. Kerjaan lekeh, kerjaan tu lekeh, tapi buat dengan kebenaran, buat kerana Allah saat itu dapat berlipat ganda. Tuhan beri rahmat, Tuhan beri keberkatan. Dan dia jauh daripada perkara yang mungkar. Buat perkara yang makruf. Hak Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Jangan berjadi seperti mana berperang sama sendiri, berdosa besar, berdeki khianat, menjatuh mungku. Kadang-kala saat itu di dalam sama-sama kita main kaki, main puak. Ni semua ni benda tak molek berlaku. Lalu itulah sedang mengajar mati sekalian. Hak besar sekali kita duk musuh dengan diri sendiri. Musuh belah mana?
Satu fikrah ni ajak pergi buat jahat. Satu fikrah ajak pergi buat baik. Dan menahankan pada mencegahkan benda buat karut. Sebab itu kita kena duduk dengan fikiran yang baik, dengan ikhlas, dengan apa ni, duduk buat kerja apa-apa di dalam keredaan Allah SWT. Hak ni hak comel sekali. Hak ni lah bekal akhirat, senang dunia dan selamat di akhirat daripada api neraka Allah SWT. Kita dapat balas syurga hak Allah SWT duk nanti-nanti kita. Tak lain tak bukan niat kita dengan ikhlas kerana Allah SWT. Tiap-tiap pekerjaan. Tak ada bercampur gaul apa. Dan tidak ada niat nak balas daripada sesama manusia. Ialah Allah mempunyai. Allah mempunyai balasan yang sebenar. Seperti mana kalau kita buat molek saat itu, keberkatan mari dengan tidak sengka-sengka. Perhati tengok molek. Kemarin ni daripada apa ni, Kanah apa ni piling ni kemarin. Masya Allah ya ma'u, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah semata. Dapat kurniaan daripada Allah SWT berbagai-bagai. Tu dah. Hak boleh nampak dengan amalan-amalan sikit saja je. Ni dapat cara tu. Kalau buat banyak, kau boleh dapat rahmat banyak lagi. Kita nak dapat keredaan daripada Allah SWT. Tak usah duduk bertewah bertanding sesama manusia. Tak usah duduk tipu-nipu sesama manusia. Hak ni jalan tak molek belaka. Lalu tu di akhir ni marilah sama-sama kita memusuhkan dengan hawa nafsu kita. Cuci diri hari ni, munasabah dengan hari Jumaat, hari yang mulia, dan baca Yasin tak lagi tu. Baca kulhu tak lagi, baca kulhu Allah sendiri hadiah kepada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, dan ibu bapa kita yang masih ada lagi. Kita berdoa, kita baca Yasin, minta selamat. Kalau ibu bapa kita masih ada lagi, berdoa. Waris-waris adik-beradik kita ada lagi, kita berdoa. Orang yang ada dan orang yang telah meninggal dunia dah sapa kedua-dua. Kenapa? Kerana kita duduk sini ni. Tu dah. Duk makan sedap sini, duk senang sini. Lepas tu adik-beradik kita duk jauh ni, duk dalam susah. Kita berdoa sebagaimana Tuhan bagi kepada kita rahmat, bagilah kepada saudara kita, adik-beradik kita, utama sekali kepada dua ibu bapa. Duk jauh mana doa siapa? Yang ibu bapa masih ada dalam dunia ni, kita kan pakai berdoa. Kena doa dengan Allah SWT, nak minta dengan Allah SWT. Munasabah dengan hari ni, hari Jumaat, hari yang mulia, hari yang panggil Saiduan. Yang mak pelik-pelik selalu. Saiduan permintaan di antara kita dengan Allah SWT. Hari yang paling barakah. Hari yang jadi penghulu segala hari. Hari Jumaat. Nanti dah. Lepas tu amalan-amalan kita ni, ayat kursi ni penting benar. Kemarin ada daripada peminat kita kata duk amal ayat kursi ni. Alhamdulillah. Dapat keriaan daripada Allah SWT. Boleh jamuh, boleh dapat guna dengan keberkatan. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Kita tak usah bergaduh. Jangan turut dunia sangat. Dunia tu buat je kita musing. Kemajuan tak habis. Orang yang maju sungguh, orang tu orang berdapin diri dengan Allah SWT. Ni orang maju di sisi Allah SWT. Kita nak maju di sisi manusia kah, di sisi Allah. Ada lagi ni duk keluh-keleh. Kita hadap. Diri kita sendiri kena gerbeh kerana Allah SWT untuk orang ramai, untuk diri kita dan untuk keluarga kita, waris-waris kita, ibu bapa kita dan sesama manusia seluruh dunia. We dapat manfaat. We dapat apa ni, kejayaan di atas keredaan Allah SWT. Lepas tu masa kita berkat sangat dan ini waktu subuh. Setengah-setengah demo kata gok je mak we, gok we banyak. Lah ni alhamdulillah dah.
Masjid buka derah tak tahu. Lepas tu duduk dalam rumah pun mereka tu juga, Masya Allah, ni satu gerak ke. Gerak ke belah mana kita kata? Ialah semangat untuk nak ibadatkan kepada Allah SWT. Kecek mudah-mudah. Jangan menjadi payah. Amalan mengikut kemampuan masing-masing. Itu dah. Tiap-tiap malam ayah mak dengan forum agama deh. Forum perdana forum perdana al-ihwa agama Islam. Duk kecek hal ni. Kecek hak ikhlas dengan Allah SWT, duk kecek dengan cara duk merebut. Lepas tu semalam duk kecek kena dengan daripada doktor Azhar jugalah nama dia tu. Ayah mak duk dengar semua tiap-tiap malam Jumaat buka TV TV 1 RTM 1 saat itu dia ada forum agama. Keranti dia panggil. Ialah forum agama pergerak ke. Pergi kepada Kedah, pergi kepada buat rekansut hal ehwat agama. Lepas tu semalam tu berkecek berkenaan dengan berkenaan dengan moden baru ni. Dia mau tanya telefon tangan ni belah mana gini. Dia jawab kata telefon tangan saat itu pakai guna hak munafaat. Dia ada serba-serbi. Mana kata sebutir dunia duduk dalam telefon tangan habis. Nak tengok berapa belah mana di mana saat itu boleh tahan. Lepas tu cepat pula tu. Kalau nak berjatuh seseorang apa bubuh dalam telefon tangan, orang tengok sebutir dunia. Habis. Kalau nama yang baik pun sebutir dunia juga. Dia mau tahu kata lolo ni berbagai-bagailah ada ruangnya pakai sosial ni untuk mensebarkan mengajak agama di pagi limu-limu ni. Sud pula tu. Bukan kaset dak ni. Ni tuai sendiri duk cokoh duk kecek ni pagi-pagi limu ni. Dengan ikhlas hati. Untuk mensebarkan dan nak mensebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di pagi-pagi limu ni. Lepas tu nak minta peminat kita pun berkongsi sama lah. Siapa ada ilmu gapo san itu, nak beri nasihat wayak ayah mak nak tambah menambah. Alhamdulillah. Telefon masuk. Ataupun ada gapo terlekat di hati nak tanya gapo san itu, kita nak cari jalan yang sebenar. Jangan ada ada siapa. Kita nak bersih dengan Allah SWT, nak dapat keredaan Allah SWT, setiap-tiap orang dapat keberkatan. Minta jauh daripada tak sukta tipu helah daripada setan. Kita menghadap kepada Allah SWT. Beramal tu walau sikit sekalipun, jadi istiqamah. Seperti mata menghidupkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak dah dapat komun pon club mari daripada peminat-peminat kita semua. Alhamdulillah, wasa senang hati. Tak senang kan duduk sekali dengan tu. Sebut nama tu berzikir semua. Baik pada duk menyanyi kokeng-kokeng kok lain tu. Keberkatan dia panggil. Sebut nama Allah dapat ganjaran daripada Allah SWT, iaitu syurga. Allah balaskan syurga. Dan beri rahmat, nikmat cukup dekat. Tu dah. Nampak tak ada apa, tapi alhamdulillah diberi keberkatan oleh Allah SWT kepada siapa yang mendekati dengan Allah SWT. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Kecek kasar sikit pagi-pagi ni. Nabi pesan kata, musuh nu hak kecil ya. Pergi badar, pergi mana di sisi Nabi kata kecil saja. Dia bertaruh bimbang ni ada musuh besar, iaitu nak lawan dengan hawa nafsu. Sungguh weh. Cuba hati tengok. Kadang-kadang berluar kita paknya hirat selalu dah.
Nafsu mana? Nafsu ammarah, nafsu tak terpakai gawa. Kalau hak tak molek, ingatlah daripada setan. Hak molek daripada Allah SWT. Lalu tu kita nak hak molek, kan nak itu pilih ambil sendiri. Kalau nak hak molek, selalu berdoa dengan Allah SWT, selalu bertobat setiap hari 70 kali sehari hak Nabi beramal. Setengah ulama kata 100 kali sehari tobat, minta ampun kepada Allah SWT. Dah.